Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran Masjid Mu'az bin Jabal Taman Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 95, fatwa lengkap tentang Tauhid 3 daripada Darul Ifta Misriyah, iaitu pusat fatwa Republik Mesir. Tajuk Tauhid 3 ini memang menimbulkan kekeliruan, bahkan pertikaian ataupun perbalahan di kalangan umat Islam. Bahkan kita akan dapati ada berlaku takfir, mengkafirkan sesama umat Islam, berpunca daripada isu Tauhid 3 ini. Jadi Darul Ifta Misriyah, pusat fatwa Mesir, pernah mengeluarkan fatwa menerangkan tentang apa yang terkandung di dalam Tauhid 3 ini, yang mana nanti kita akan dapati bahawa Tauhid 3 ini ada mengandungi kebenaran-kebenaran. Jadi walaupun para alim ulama ramai yang menolak sistem Tauhid 3 ini, tapi tidak boleh dinafikan bahawa dalam Tauhid 3 ini ada mengandungi kebenaran-kebenaran yang wajib diterima, bahkan kufur kalau menolak. Tapi dalam masa yang sama, ada juga terkandung dalam Tauhid 3 ini perkara-perkara yang bid'ah, akidah-akidah yang tidak diajar oleh Nabi SAW dan juga tidak dipegang oleh salafus soleh, tidak dipegang oleh generasi awal umat Islam yang baik-baik. Tidak ada yang berpegang sebagaimana yang diajar dalam Tauhid 3. Maka sangat penting untuk kita boleh membezakan manakah kandungan Tauhid 3 yang benar, yang wajib kita terima, kita yakini, dan manakah dalam Tauhid 3 ini yang batil,
yang wajib kita jauhi. Jadi Ustaz Mahathir produce dalam kitab ini fatwa itu dalam bahasa asalnya bahasa Arab. Jadi untuk menjimatkan masa, saya terus, walaupun saya akan baca yang Arab ini, tapi saya akan terus terjemah dalam bahasa Melayu. Soalan, ada orang bertanya kepada Pusat Fatwa Negeri Mesir, kata dia, di sana, di salah sebuah kampung di daerah Bahirah, ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini mengkafirkan seluruh orang kampung. Satu orang pemuda yang bersemangat, dia kata orang kampung dia itu semuanya kafir. Apa alasan dia? Kerana dia berkata orang kampung dia itu mengamalkan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Jadi kita boleh berdoa biasa saja, tidak tawassul boleh. Kita angkat tangan misalnya, kita nak Allah sembuhkan penyakit kita, kita kata ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, boleh. Dan boleh juga doa secara tawassul. Ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu, dengan kemuliaan Nabi-Mu, sembuhkanlah penyakit saya. Itu namanya doa tawassul. Atau sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik. Orang yang mengamalkan ajaran Nabi dikatakan kafir. Ya. Ketika mana seorang buta yang ingin sembuh dari penyakit, dari kebutaannya, asalnya dia meminta Nabi SAW supaya mendoakan dia, tetapi Nabi SAW mengajar dia supaya mengambil wuduk dan salat 2 rakaat. Nah, ini boleh jadi salah satu dalil salat hajat. Ada hajat, salat dulu 2 rakaat, kemudian barulah berdoa. Ada doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada orang buta tersebut, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadamu. Nah, ini doa biasa. Jadi tak timbul isu apa susah-susah nak tawassul. Doa biasa kan boleh? Ya, boleh. Silakan. Tidak ada orang larang. Tak mau tawassul. Wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Nabi rahmat. Itu namanya tawassul. Minta kepada Allah tapi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang sejarah Islam, oleh kerana amalan tawassul ini adalah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat, tidak ada isu. Sehinggalah kurun ke-8 seorang tokoh, orang alim, ulama, tetapi kontroversial, yaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Beliau banyak mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan ijma' ulama. Bukan kata beliau orang jahil, tidak. Beliau orang alim. Bahkan murid-murid beliau juga orang alim. Maknanya beliau seorang ulama yang di bawah beliau ada ulama-ulama lain. Termasuk seperti Al-Imam Ibn Katsir, ya, pernah menjadi murid beliau. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan ulama-ulama lain. Tetapi kenapa Al-Imam Ibn Taymiyah ditolak oleh ulama sezaman dengan beliau? Disebutkan oleh Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajibah Al-Mardiyah Anil Asilatil Makkiyah, bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah ini melanggar lebih kurang 60 ijma' para ulama. Mana ulama daripada dulu telah sepakat, datang Al-Imam Ibn Taymiyah mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama, sebahagian dalam perkara usul, yakni perkara akidah, dan sebahagian lagi dalam perkara furu', yakni dalam hukum hakam fiqh. Jadi beliau ditolak bukan kerana beliau jahil, ya. Kalau ada orang jahil nak memandai-mandai berfatwa, itu memang jelas dari awal lagi ditolak. Tetapi beliau alim. Cuma apabila melanggar ijma', dan ijma' itu adalah benteng umat Islam yang telah dijamin oleh Nabi SAW tidak salah,
Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Maka fatwa-fatwa beliau itu ditolak. Salah satunya adalah fatwa beliau mengharamkan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Itu isu dia. Padahal ketika Nabi SAW mengajar doa tawassul, tidak ada pun Nabi SAW mengatakan bahawa tawassul ini hanya boleh dilakukan ketika baginda hidup, lalu menjadi haram kalau dilakukan selepas baginda telah wafat. Tidak ada. Nabi ajar tawassul setakat itu. Sedangkan Nabi SAW bersifat tabligh. Sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah menyampaikan. Kalau benar haram, kenapa Nabi SAW tidak sampaikan? Sepaling kuat mereka mendakwa bahawa dalil haram bertawassul dengan orang telah meninggal dunia adalah tawassulnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika istisqa minta hujan. Sayyidina Umar berdoa yang bermaksud, Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi-Mu, Engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Nabi-Mu, tolonglah beri hujan kepada kami. Jadi mereka mendakwa, inilah bukti tak boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kerana kalau boleh, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi SAW direct? Ini hanya cara mereka memahami kejadian tersebut. Tidak ada pun dalam kejadian tersebut Sayyidina Umar mengatakan, Ya Allah, oleh kerana kami dilarang bertawassul dengan orang mati, maka saya bertawassul dengan orang hidup, iaitu Al-Abbas. Tidak ada. Itu hanya kefahaman mereka. Dan kefahaman mereka batil. Terbukti para sahabat mengamalkan tawassul selepas kewafatan Nabi SAW. Kenapa? Kerana tawassul ini asasnya adalah kemuliaan orang yang kita bertawassul dengan dia. Nabi SAW mulia, Al-Abbas bapa saudara Nabi juga mulia. Maka boleh bertawassul dengan Al-Afdal yang lebih afdal, tawassul dengan Nabi boleh. Boleh juga tawassul dengan Al-Mafdul yang kurang afdal tapi masih lagi mulia. Boleh, kedua-duanya boleh. Lalu adakah kemuliaan Nabi SAW ini hanya ada pada baginda ketika baginda hidup? Hilang kemuliaan baginda selepas baginda wafat? Tak mungkin. Nabi SAW sentiasa mulia. Ketika baginda hidup, baginda mulia. Selepas baginda wafat juga baginda mulia. Dan asas tawassul menyebut sesuatu yang mulia. Mereka juga menerima tawassul dengan menyebut nama Allah. Kita juga terima. Sebab nama Allah tu mulia. Mereka menerima tawassul dengan amal soleh. Sebut amal soleh kita sendiri. Ya Allah, satu masa dahulu aku pernah buat begini. Kalau itu adalah amal soleh di sisimu, sembuhkanlah penyakitku ini, Ya Allah. Boleh. Kata mereka boleh, kata kita juga boleh. Kerana amal soleh itu mulia. Lalu, kita bertawassul, menyebut Ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, Ya Allah dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Allah dengan kealiman Imam Syafi'i. Itu juga boleh. Kerana insan-insan ini merupakan insan yang mulia. Nabi, wali, ulama. Jadi asas tawassul bukan hidup. Buktinya kita tidak tawassul dengan orang hidup yang tak mulia. Kita tidak tawassul dengan orang fasik. Kita tidak tawassul dengan orang kafir. Walaupun mereka hidup. Kerana asas tawassul bukan hidup mati. Asas tawassul adalah kemuliaan orang yang kita tawassul dengannya, yang mengurniakan tetap Allah Ta'ala. Jadi ini yang berlaku tentang tawassul, sehinggalah datang orang-orang yang lebih ekstrim, ya. Kalau Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau mengharamkan, datang pemuda ini mengkafirkan seluruh ahli kampung kerana bertawassul dengan Nabi SAW ketika berdoa, dan kerana mengambil berkat dengan menziarahi makam Sayyidina Al-Husain, iaitu cucu Nabi SAW. Jadi bagi orang-orang ini, ziarah kubur tu hanya untuk ingat akhirat dan hanya untuk mendoakan bagi orang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu tak apa kata mereka. Tapi kalau kita ziarah ke makam wali,
ziarah ke makam Nabi, niat kita tu nak ambil berkat. Apa maksud ambil berkat? Nak dapat kebaikan. Barakah tu ziyadatul khair. Maka di sisi kita umat Islam, kematian seseorang bukan berarti end of story. Itu cara berfikir orang kafir, orang mulhid, orang yang tak ada agama. Bagi dia hidupnya hanya dunia. Wa ma hiya illa hayatuna dunya. Bahawa yang kehidupan ini sebenarnya adalah kehidupan dunia. Mati-mati habislah. Dah jadi tanah, dah jadi hancur, tak ada cerita lagi. Itu pemikiran orang kafir. Bahkan orang kafir yang masih ada kepercayaan agama pun dia masih ada konsep hidup lepas mati. Maksudnya orang kafir yang memang tidak beragama, orang ateis misalnya. Tetapi orang Islam, kematian hanyalah satu proses perpindahan dari alam dunia ke alam seterusnya. Yang ada kehidupan di sana. Alam akhirat. Cuma ada transit di situ di alam barzakh. Dan alam barzakh ada kehidupannya. Alam ruh. Tak samalah. Sebagaimana kehidupan di alam rahim tak sama dengan kehidupan di alam dunia. Demikian kehidupan di alam arwah tidak sama dengan kehidupan di alam dunia. Tapi tetap ada kehidupan. Jadi bagi kita tidak ada beza. Tawassul itu asasnya kemuliaan. Mulia seseorang itu tidak terbatal dengan sebab kematian. Jadi boleh sebagaimana kita tu ambil berkat ziarah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup, pergi ke rumah mereka, bersalam dengan mereka, minta nasihat mereka, minta mereka doakan untuk kita, boleh. Kita tak pergi ziarah orang-orang jahat. Kita tidak ambil berkat dengan orang-orang fasik. Apatah lagi kita tidak ambil berkat dengan orang-orang kafir. Kita ambil berkat dengan orang soleh. Jadi soleh sama saja. Masa hidup dia soleh, selepas dia meninggal dunia tidak terbatal kesolehan dia. Kemudian dia mendakwa bahawa setiap orang yang mengamalkan tawassul dan juga tabarruk ambil berkat ini, dia adalah orang musyrik. Musyrik apa maksud dia? Maksud dia masih beriman dengan tauhid rububiyah tapi kufur dengan tauhid uluhiyah. Orang ini masih bertauhid kata dia, tapi tauhid rububiyah saja. Tauhid yang mengaku bahawa Allah lah yang menciptakan alam ini. Allah lah yang mentadbirkan alam semesta. Allah yang menghidup dan mematikan, yang memberi rezeki dan sebagainya. Tapi syirik uluhiyah. Kerana bagi dia tawassul itu adalah menyembah selain daripada Allah. Tabarruk juga demikian. Lalu ditanya dalam soalan ini, memang di sana ada jenis-jenis tauhid kah? Ada jenis rububiyah, ada jenis uluhiyah macam tu kah? Dan adakah orang musyrik, misalnya penyembah berhala, mereka memang mengaku tauhid rububiyah? Sebab yang kita tahu, orang musyrik dia syirik. Mana ada tauhid? Syirik tu lawannya tauhid, tauhid lawannya syirik. Jadi adakah orang musyrik itu bertauhid dengan tauhid rububiyah? Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, adakah bertawassul dengan Nabi SAW? Adakah mengambil berkat dengan menziarahi makam para wali dianggap syirik sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tersebut? Jadi tiga soalan ni ditanya oleh orang yang bertanya. Pertama, betulkah ada jenis-jenis tauhid rububiyah, uluhiyah, beriman dengan rububiyah tapi syirik dengan uluhiyah? Kemudian yang kedua, adakah orang musyrik bertauhid, yakni dengan tauhid rububiyah? Dan yang ketiga, adakah bertawassul dan juga tabarruk ambil berkat itu adalah syirik? Kemudian dijawab. Yang pertama, wajib ke atas orang Islam bahawa dia berhati-hati menjauhi, tergesa-gesa, tergopoh-gapah mengkafirkan. Takfir. Takfiri. Sikap mudah mengkafirkan ini kita kena jauhi. Kerana Nabi SAW berhukum dengan zahir kalimah la ilaha illallah dalam peperangan. Bayangkan orang tu orang musyrik asalnya, dan dia bukan musyrik yang biasa duduk di rumah, tidak. Dia musyrik yang ke medan perang, berperang dengan orang Islam. Bila dia dijatuhkan oleh tentera Islam, elok tentera Islam nak bunuh dia dalam peperangan, bunuh atau dibunuh, dia mengucap la ilaha illallah. Bila dengar dia mengucap la ilaha illallah,
Dua orang sahabat yang sedang menyerang dia itu, seorang dari Ansar berundur. Tak jadi. Kemudian sahabat Nabi daripada kalangan Muhajirin tetap membunuh orang tersebut. Lalu perbuatan itu ditegur dan dikritik dengan keras oleh Nabi SAW. Berhari-hari Nabi komplain. Nabi bertanya, "Aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Adakah tergamak kamu masih bunuh dia selepas dia dah mengucap la ilaha illallah? Allah. Orang ni dia hanya nak selamatkan diri je. Ya, kalau dia betul-betul nak masuk Islam, kenapa tak masuk Islam awal-awal? Ni dah jatuh, dah tinggal nak kena bunuh je baru nak mengucap. Nabi SAW tak setuju. Kalau kita fikir sekitar lalu ada logik juga. Nabi SAW tak setuju. Tak isu itu, ada satu orang ahli perniagaan wanita, dia merintih-rintih lah. Dia kata, Ya Rasulullah, lihatlah pada saya dan anak-anak saya ni, nak jaga anak-anak tak mampu. Lebih kurang macam itulah luahan hati dia. Jadi ada profesor tegur, kata dia, kalau nak minta dengan Allah lah. Lebih kurang macam itulah teguran dia. Dan lepas tu ramailah yang merasakan diri dia faham, lebih faham tauhid daripada para alim ulama. Kata dia, kalau istighasah minta tolong dengan Nabi, syirik, jadi kafir. Bahaya macam ni. Jadi saya buat satu posting, saya terangkan bahawa istighasah dengan Nabi SAW tidak syirik. Saya datangkanlah keterangan dia. Lalu satu orang, dia guna nama Abu Khuzaimah, dia upkan saya punya screenshot tu, posting saya yang mengatakan istighasah dengan Nabi tidak syirik. Lalu dia kata telah jelas, dia kata tidak ragu-ragu lagi bahawa orang ini telah kafir, murtad, musyrik. 3 hukum dia hukum saya: kafir, murtad, musyrik. Haram sembahyang di belakang dia. Dan kalau dia sembelih binatang itu jadi bangkai. Ini namanya al-mujazafatu fi takfir. Lalu ada orang buat posting lagi, yang ni dia perli, dia taklah mengkafirkan. Dia kata kalau macam tu, apa beza dengan Syiah? Syiah kan dia selalu sebut madad ya Husain, pertolonganmu wahai Husain. Dan apa beza dengan Nasara? Nasara, oh Jesus. Jadi ada orang buat posting macam tu, memperli apa yang saya terangkan tentang istighasah. Dan dikongsi dalam Facebook Maulana Asli Yusuf, Kelantan. Jadi saya pun tak tahu. Dekat ruangan komen tu dah bersepah lah mengumpat berjamaah. Mana saya tahu. Ya. Alhamdulillah lah dapat, harap-harap dapatlah pahala free. Kita ni jenis tak rajin zikir, tak rajin tahajud, ya, harapkan pahala free macam tu je lah, nak survive. Ada orang hamba Allah ni tag saya. Dia kata, bagi penjelasan. Dia tak setuju dengan saya lah. Dia tag. Bila dia tag, saya perasan lah, oh. Jadi saya kata, beza. Kalau kamu mengaji Syiah sesat bukan sebab madad ya Husain. Syiah sesat atas sebab-sebab lain. Yang nombor 1, terlampau ta'assub dengan Sayyidina Ali, sehingga membenci, menfasikkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ada yang sampai menuhankan Sayyidina Ali, ada yang sampai mengatakan Quran sekarang tak asli. Saya tak terang panjang lah. Saya kata beza. Saya kata Syiah itu sesat bukan kerana itu. Dan Nasara sesat kerana menuhankan Nabi Isa, bukan kerana minta tolong dengan Nabi Isa. Bahkan pernah pengikut Nabi Isa minta Nabi Isa turunkan makanan dari langit. Tidak jadi sesat lagi ketika itu. Mereka jadi sesat setelah mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Anak Tuhan berarti Tuhan. Menuhankan seorang Nabi sesat, kafir. Lalu saya kata kalau nak, kita dialog ilmiah lah. Isu istighasah ni. Adakah Al-Fadhil sudi nak berdebat secara ilmiah tentang isu istighasah? Jadi jawabnya pertama, posting tu admin, budak-budak admin yang buat. Yalah, admin pun kan guna nama kita, ambillah tanggungjawab kan. Memanglah kita ada budak admin, tapi posting-posting yang memperli
mengumpat berjemaah macam tu, kena ambil tahulah sebab pakai nama kita. Dan yang kedua, alasannya dia sibuk menulis kitab dan sebagainya. Jadi bagi saya tak betul macam itu. Bila kamu tak setuju dan isu itu dah sampai mengkafirkan, menyamakan kita dengan Syiah, menyamakan kita dengan Nasara, kena ada dialog secara ilmiah supaya kita boleh terangkan ini dalilnya, ini hujahnya, ini kalam ulamanya. Bahkan fakta sebenar, dua kejadian. Pertama, dalam satu mesyuarat tertutup, saya tanya kepada bijak pandai yang ada PhD, yang berpendirian bahawa istighasah dengan orang mati itu tidak boleh, bahkan syirik. Saya tanya, ada atau tidak dalil? Ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighasah? Yakni dengan para wali, para nabi yang telah meninggal dunia. Jawab orang berkenaan, dalil banyak dalam Quran semua. Saya minta satu. Sampai habis mesyuarat, satu dalil pun tak bawa. Bukan seorang mungkin lupa, ada lebih 14 orang. Bijak pandai, PhD holders. Seorang pun tak bawa dalil. Maka oleh kerana tak boleh bawa dalil itulah, mereka memfitnah saya. Kononnya ustaz aku ni menganjurkan orang minta tolong dengan pokok. Wallahi, ayat minta tolong dengan pokok tu keluar daripada mulut mereka. Bila dia tak boleh bawa dalil, dia kata, oi, kalau macam tu, bolehlah kita pergi kat pokok. Kita kata, wahai pokok, tolonglah saya. Dengan iktikad Allah yang beri. Sebab kita terangkan, minta tolong dengan wali ke dengan nabi ke, wajib iktikad kita tu, wali dan nabi hakikatnya tidak boleh beri apa-apa. Yang boleh beri adalah Allah. Yang boleh beri adalah Allah, kenapa kamu minta juga? Ya kata namanya asbab. Minta dengan orang hidup pun asbab. Hakikatnya orang hidup pun tak boleh tolong, kecuali Allah yang izinkan. Jadi saya jawab, istighasah tidak disyariatkan macam itu. Jadi diulang-ulang, akhirnya kita bagi tahulah boleh dengan arti kata tidak syirik. Kalau i'tikad di Allah yang beri, tidak syirik. Tapi bukan boleh dengan arti kata dianjurkan. Kerana perbuatan itu bid'ah. Minta tolong ni berdasarkan asbab atau hakikat. Yang dijadikan asbab oleh Allah sebagai pertolongan, kita boleh minta tolong. Ataupun hakikat. Minta tolong hakikat Allah saja. Iza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi SAW. Bila kamu minta tolonglah dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami minta pertolongan. Itu hakikat. Minta tolong hakikat tak boleh dengan yang lain. Dengan malaikat tak boleh, dengan Nabi tak boleh, dengan Allah saja. Tapi minta tolong secara asbab, cause and effect, usaha dan ikhtiar, boleh dengan makhluk yang Allah jadikan asbab. Kalau Allah tidak jadikan asbab, maka kenapa kamu minta? Apa dalil tak boleh makan batu? Ya, kerana batu tidak Allah jadikan sebab untuk makan, untuk kenyang. Orang bincang ni sesuatu yang makanan. Apa dalil haram makan babi? Boleh. Apa dalil haram makan buaya? Boleh. Oh, ada khilaf. Apa dalil haram makan burung elang? Baru orang bincang, sebab benda ni memang boleh makan, boleh jadi kenyang. Orang tak bincang apa dalil haram makan batu. Jadi mereka nak bagi gambaran, sebagaimana kami tak boleh bawa dalil haram istighasah, kamu pun tidak boleh bawa dalil tak boleh minta tolong dengan pokok. Itu je poinnya. Tapi disebarkan di internet, ustazku adalah orang yang membenarkan minta tolong dengan pokok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuliah saya sejak 2016 dah masuk dalam internet. Cuba bawa satu kuliah yang saya menganjurkan orang pergi kat pokok, wahai pokok, minta tolonglah saya. Ada ke? Bahkan selepas kejadian itu saya terangkan, kalaupun dia dikatakan isti'anah itu, isti'anah dalam bentuk yang sesuai. Misalnya kita ambil kayu dia jadikan rumah, itu cara isti'anah yang betul dengan benda-benda macam ini. Kalau sesuai, kita rebus akar dia buat ubat, daun dia kita buat apa, macam tu boleh. Tapi kalau pergi dekat pokok, cakap wahai pokok tolong saya, itu bodoh. Kalau dia anggap pokok yang beri, itu syirik. Itu kejadian yang pertama, tak ada dalil. Kejadian yang kedua, dalam dialog isu Wahabi adakah ahli sunnah wal jamaah ataupun aliran sesat. Saya mewakili ARG mengambil pendirian Wahabi adalah aliran sesat berdasarkan fakta-fakta yang ada, hujah-hujah dan dalil-dalil kalam ulama dan sebagainya.
Ustaz Saman Ali mewakili Queens, Kolej Universiti Islam Perlis, mengambil pendirian bahawa Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kata rektor Queens, yang paling penting dari dialog itu adalah Perlis bukan Wahabi. Kalau Wahabi ahli sunnah wal jamaah, apa nak kalut sangat? Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi kami bukan Wahabi. Begitu lebih kurang pendirian. Jadi saya tanya, oleh kerana dalil saya dah tak dapat di hadapan belasan PhD holder itu, tak dapat dalil, maka saya tanya pada Ustaz Saman Ali soalan yang next. Kalau dalil itu tak ada yang jelas, tapi ada ulama salaf yang berpegang macam itu. Jadi saya tanya, ada atau tidak ulama salaf yang mengharamkan istighosah dengan orang mati? Kata Ustaz Saman Ali, ada. Al-Imam Ibn Aqil kata dia. Jadi ini masalah dengan debat ya. Kadang-kadang debat ni asal bunyi. Asal dia jawab, jadi audiens dengar pun dia jawab. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan ulama salaf. Itu kesalahan atau penipuan fakta yang pertama, bukan ulama salaf. Yang kedua, siapa yang baca karangan-karangan Al-Imam Ibn Aqil akan dapati bahawa beliau salah seorang ulama yang mengajar cara tawassul dan istighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau mengharamkan, bahkan beliau mengajar macam ni cara dia. Jadi ini adalah kesalahan ataupun penipuan fakta. Kalau tersilap, kesalahanlah. Kalau sengaja asal bunyi boleh jawab, itu namanya penipuan. Jadi ini yang berlaku dalam isu Tauhid 3 ni, dia sampai mengkafirkan amalan-amalan yang tidak kafir di sisi syariat. Jadi jangan mudah-mudah ya, mengkafirkan. Supaya tidak dia itu terjerumus di dalam amaran yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Balik bila satu orang tu jadi emosi dengan sebab perbezaan pandangan, jadi emosi dengan sebab perbezaan politik, lalu dia macam geram nak kata hang ni kafir, ingat hadis ni. Kalau dia ingat, dia tak berani. Tidaklah seorang lelaki itu melontarkan tuduhan kepada lelaki yang lain, dia kata orang tu fasik, atau dia melontarkan tuduhan bahawa dia kata orang tu kafir, kecuali pastilah kembali tuduhan itu kepada orang yang menuduh, sekiranya yang dituduh itu sebenarnya tidak demikian. Sebab itu kita jangan gopoh, gelojok mengkafirkan orang Islam. Ada benda-benda yang dia buat yang nampak boleh membawa kepada kekufuran, kita buat aduan, nanti mahkamah akan bicarakan. Kalau terbukti, dia akan disuruh bertaubat dan seterusnya. Bukan kerja kita nak mengkafirkan orang Islam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan sabda Nabi SAW, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seorang Islam mengkafirkan saudaranya, maka telah jatuh kafir salah seorang. Maknanya kalau betul tuduhan dia, yang dituduh itu memang kafir lah. Tapi kalau tak betul, yang menuduh jadi kafir. Waliyazubillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sabda Nabi SAW, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuh dia. Dan barang siapa yang menuduh orang mukmin itu, dia mengatakan dia kafir, maka samalah seperti dia telah membunuh orang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik. Wa taqsimu tauhid. Pembahagian tauhid pada uluhiyah rububiyah ini kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Panjang fatwa ini. Jadi kita baru mukadimah kepada fatwa, iaitu peringatan daripada Pusat Fatwa Republik Mesir, jangan gopoh mudah-mudah mengkafirkan saudara seagama kita. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sadurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati
ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.